Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa walah ila qiyamis sa'ah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbika ya rabbal alamin. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua? Sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi pada malam ini dalam bahasa Al-Quran, insya-Allah kita nak sambung perbincangan kita, dan malam ini insya-Allah kita nak mula dengan nak membuat sedikit latihan, boleh hanya 2 ayat je, pendek je. Boleh Mula Ustaz. dengan buat latihan daripada Ustaz, surah sebelum tu ada nak sikit penjelasan yang itu Ustaz. Boleh? Sebelum Ustaz buat exercise, boleh? Boleh kan? Boleh. Okey. Yang set satu af'ilah dengan fi'lah. Okey. So nampak dia macam ada ta marbutah. Betul. Okey. Tapi rasa saya Ustaz ada cakap maknanya walaupun benda tu jamak taksir, tak bermakna ada ta marbutah tu dia muannas. Jadi macam mana Ustaz? Adakah dia kalau dia punya pasal Ustaz tengok dia punya apa tu, dia punya example dia macam afidah, alsinah, pada afilah itulah. Dan fi'lah, fityah, niswah, so macam ada dia feminin. So macam mana Ustaz? Ni. Baik. Soalan ini sangat menarik. Okey. Disebutkan perkataan af'ilah dan juga fi'lah, perkataannya berakhir dengan ta marbutah. Tulis sekejap supaya boleh nampak sikit. Bentuk jamak taksir set yang pertama af'ilah, satu lagi fi'lah. Baik. Kalau kita lihat pada bentuk ini, adanya ta marbutah di sini. Dan ta marbutah lazimnya dia merujuk kepada muannas ataupun feminin. Lazimnya begitu. Ta marbutah dia adalah di antara tanda untuk kenal perkataan muannas ataupun ta marbutah. Kita pernah sebutkan sebelum ini, dan juga kita pernah sebutkan bahawa ada perkataan yang berbentuk maskulin diakhiri dengan ta marbutah juga, adalah juga begitu. Tapi secara umumnya ta marbutah dia adalah tanda untuk muannas. Baik. Maka adakah perkataan af'ilah dan juga fi'lah? Sebab kita dalam set tu kita ada 4 perkataan. Lagi 2 apa perkataan kita? Kita ada pada set yang pertama itu Af'al dengan af'ul. kita ada af'al dan juga af'ul. So di set yang pertama, 4 pada set yang pertama. Baik, untuk af'al dan juga af'ul tak ada ta marbutah. Baik. Jadi adakah af'al dan af'ul ini perkataan-perkataannya itu merujuk kepada maskulin? Af'ilah dan fi'lah dia adalah perkataan yang merujuk kepada feminin? Jawapannya ialah tidak. Walaupun perkataan ini af'ilah dan juga fi'lah berakhir dengan ta marbutah kan. Okey, baik. Saya sebutkan begini. Perkataan dalam bahasa Arab kita kena lihat pada 2 sudut. Kena lihat pada
pada dua sudut. Yang pertama, pada perkataan. Yang kedua, pada maksud perkataan. Baik. Dua perkara. Satu perkataan, satu maksud perkataan. Baik. Saya bagi contoh. Kita ada perkataan, kita ambil contoh mudah. Masjid. Baik. Kita ada perkataan masjid di atas ni. Masjidun. Baik. Maka kita melihat pada dua sudut. Pertama di sudut perkataan. Baik. Kita lihat pada perkataan masjidun, ada tak ta marbutah? Ada. Tak ada. Ada. Ada ta marbutah. Maka tak ada ta marbutah menunjukkan ini bukannya feminin. Dia adalah maskulin. Sebab apa? Sebab dia tak ada ta marbutah, kan? Dia tak ada ta marbutah ataupun alif ta, tanda yang menunjukkan dia adalah feminin. Baik, itu dari sudut perkataan. Maka bila lihat di sudut perkataan masjidun, dia maskulin ke feminin? Dia adalah Maskulin. Dia adalah maskulin. Okay, baik. Maskulin. Saya tuliskan kat sini maskulin. Okey. Kita lihat dari sudut maksud perkataan. Apa yang dimaksudkan dengan maksud perkataan? Maksud dia, makna dia lah. Baik, makna masjidun apa? Maknanya adalah masjid. Baik. Masjid, kan, dia merujuk kepada lelaki ke perempuan? Ataupun kalau kita kata maskulin ataupun feminin? Maskulin. Dia lebih kepada nampak macam maskulin lah dia punya bentuk dia. Baik. Saya bagi contoh lain. Perkataan jannah. Baik. Apa kita melihat dari dua sudut. Pertama dari sudut perkataan, yang kedua dari maksud perkataan. Baik. Kita tengok dulu maksud dia. Jannah maksudnya apa? Syurga. Maksudnya syurga. Taman-taman. Lagi Taman, maksudnya taman. taman-taman. Taman. Kebun. Kebun. So syurga, taman ataupun kebun. Baik. Itu dia punya makna dia. Maksud perkataan dia. Perkataan jannah. Dari sudut perkataan pula, kalau kita lihat, dia maskulin ke feminin? Feminin. Dia feminin. Sebab apa dia feminin? Ada Ta marbutah. Sebab dia ada ta marbutah. Maka bentuk perkataannya adalah feminin. Baik, bentuk perkataan itu feminin. Tetapi adakah syurga itu dia adalah feminin? Tidak. Syurga ada jantina. Syurga tak ada jantina. Kan? Sebagaimana masjid, dia tak ada jantina juga. Dia bukan lelaki, bukan perempuan. Dan dia bukan maskulin dan dia juga bukan feminin. Baik. Maka dia beritahu kita apa? Dalam bahasa Arab yang dilihat pada maskulin dan juga feminin. Ini kita cerita kalimah dia. tentang jamak dan setengah perkataan yang lain. Yang dilihat adalah pada sudut perkataan zahirnya itu, bukan pada makna dia. Dilihat pada zahir perkataan itu, bukan pada makna. Baik. Maka sebab itu perkataan jannah, kalau ditanya dia maskulin ke feminin, kita akan kata dia feminin. Akan tetapi adakah syurga ataupun taman ataupun kebun itu dia mempunyai jantina? Dia tak mempunyai jantina. Kan, sebab tu dalam bahasa Inggeris kita akan guna perkataannya it. Kan? Kita tak guna she ataupun he. Kita guna it sebab apa? Dia tak ada jantina. Maka tapi kalau dari sudut perkataan tu sendiri, bukan makna perkataan tu. Dia maskulin ke feminin, kita akan kata dia adalah dia adalah feminin. Sebab apa? Sebab dia ada ta marbutah. Begitu juga dengan masjid. Kalau ditanya perkataan tu maskulin ke feminin, maka kita akan kata maskulin. Sebab apa? Sebab dia tak ada ta marbutah. Tapi dari sudut makna, adakah masjid itu dia ada jantina? Sudah tentu tidak, dia tak ada jantina. Maka ini dua perkara yang berbeza dalam nak melihat sesuatu perkataan dalam bahasa Arab. Baik. Maka perkataan af'ilah dan juga fi'lah, zahirnya nampak maskulin ke feminin? Zahir perkataannya nampak feminin. Sebab apa? Dia ada
ta marbutah. Untuk af'al, zahirnya itu kita nampak bentuknya maskulin, kan? Tapi adakah dia maskulin? Dia tidak, kan? Saya telah sebutkan sebelum ini, semua jamak taksir perkataannya adalah feminin. Perkataannya itu feminin. Perkataan itu bentuknya itu feminin. Kan ada perkataan yang dia maknanya itu maskulin, akan tetapi kalau kita cerita bentuk perkataannya untuk jamak taksir, dia bentuknya itu lebih berat kepada feminin, bukan kepada maskulin. Baik, kita lihat pada contoh. Kalau kita lihat pada perkataan tadi Haji saya sebutkan perkataan afidah. Perkataan afidah. Okey, kita tengok perkataan afidah. 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 Saya nak bagi ada contoh perkataan lain yang kita ambil selain pada afidah. Haji Syekh, tolong repeat balik. Dah lupa dah apa dia sebut tadi. Alsinah. Kita ada perkataan alsin. Okey, baik, sebentar. Okey. Kita lihat contohnya pada surah An-Nahl ayat ke-62. Surah ke-16 ayat ke-62. Ini perkara yang penting untuk difahami. Terima kasih banyak pada Jisai bertanya soalan ini. Kerana kita takut kita keliru bila melihat. Sebab apa? Perkataan ini dia akan bermain dengan domer nanti. Baik, kita lihat pada ayat yang ke-62. Muka surat 273. Muka surat 273. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'aluna lillahi ma yakrahuna wa tasifu alsinatuhumul kadhiba. Baik, perkataannya alsinatuhum. Nak buat apa? First kali kita potong dulu. Tinggallah alsinah. Baik. Apa maksud alsinah? Maksudnya adalah Lidah. Lisan Lidah mereka. lisan dia mengikut bentuk af'ilah. Baik. Okey. Kalau kita lihat dengan perkataan alsinah, lidah ni, kita tak tahu nak letak dia maskulin ke feminin, kan? Baik. Kita lihat perkataan sebelum itu, tasifu. Baik. Apakah maksud tasifu di sini? Saya bukakan terjemahan perkataan. Mengucapkan. Baik, mengucapkan. Okey. Siapa yang mengucapkan? Siapa yang mengucapkan? Perempuan. Lidah dia mengucapkan, betul tak? Betul. Lidah. Lidah dia yang mengucapkan. Baik, perkataan tasifu. Apakah tanda yang ada pada perkataan tasifu? Kita ada ta di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Maka dia adalah fi'il mudhari'. Baik, dhamir yang ada dalam ni apakah ya? Ta. Dhamir apa? Wa hum ya anta antum anti ana nahnu. Anta. Daripada 8 tu. Anta Ustaz. Baik, kita ada pertama dhamir anta. Anta tandanya sebentar. 3. Mula Okey. ta, ujungnya. Alamak, saya buka nanti hilang. Okey, saya buka carta jadual fi'il. Okey, kita ada apa? Tanda ta di awal perkataan, huruf akhir baris depan. Ya. Ta di awal perkataan, huruf akhir baris depan. Kita ada pada dhamir apa? Kita ada kat sini. Kita ada satu kat sini. Anta. Ya. Boleh. Kita ada dua. Ya dan anta. Ya.
So ada dua. Iya, boleh. So domain yang ada dua, Yang hiya dan hantar. juga hantar. Ya. Betul? Okey, Betul. baik. Tanda dia sama tapi domain ni berbeza tak? Berbeza. So Berbeza. maknanya beza tak? Beza. So dalam terjemahan kalau ada perkataan ia maka yang dimasukkan ialah hiya. Kalau ada perkataan engkau maka yang dimasukkan ialah anta. Baik, dalam perkataan tasifu terjemahannya ada perkataan engkau? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Baik. Ya, Maka ada. kalau Ya. tak ada perkataan engkau, Ada ya. yang dimasukkan ialah apa? Oh, see. Perempuan. Perempuan. So domainnya adalah hiya. So bila kita kembali pada ayat kita, wa tasifu alsinatuhumul kadhiba, kan? Maka alsinah ini kan domain yang digunakan adalah hiya. Domainnya adalah domain feminin muannas. Kenapa digunakan muannas? Sebab bukan kerana lidah itu adalah feminin tapi kerana dia adalah jamak. Dia adalah jamak. Maka sebab itu digunakan domirnya itu domir yang feminin kerana kebanyakan jamak taksir domir yang digunakan adalah berbentuk feminin. Sebab dia kena pilih salah satu, nak maskulin ke feminin. So perkataan yang dipilih dalam bahasa Arab kaedahnya jamak taksir, banyaknya domir yang digunakan adalah domir yang feminin. Maka sebab itu kalau kita tengok pada ayat lain pun sama. Haji Saz, ada perkataan lain tak selain daripada Alsina? Okay. Selak balik. Mana dia tadi? Ni ya. Biqiyah. Ya? Biqiyah. Biqiyah. Ya, betul ya. An-Nur. Ada surah An-Nur ada satu. Lain untuk afi'ilah. Tiyah. Tiyah. Untuk perkataan afi'ilah tadi. Ada. Oh, afilah tidak. Afilah. Betul, kawan-kawan yang lain boleh tolong. Kau lain tak ada selak. Syarif. Tak apa, tak apa je. Kita tunggu. Biar Tak rasa. Afilah. Okey, afilah. Tidak. Aslihah. Kita ada aslihah. Okey, baik. Cantik. Aslihah. Pastu alihah. Alihah. Okey, baik. Ali. Kita ada alihah juga. Okey, baik. Kita tengok jap. Bila nak cari tak ada. Dia kena niat, jangan cari. Akinnah pun ada juga, Ustaz. Alihatina. Okay, banyaknya tak jelas. Okey, dia tak gunakan dhamir. Kita apa? Fi'lah. Kita tengok fi'lah pula. Fi'lah, contoh. Fi'lah, saya kata biqiyah. Biqiyah. Ba tu tak pakai lah Ustaz ya. Qiyah saja kan Ustaz. Ulu baqiyah. Biqiyah. Fi'lah. An-Nur. Surah An-Nur. Okey, sebentar. Oh, tak ada. Saya tak ada perkataan tu. Oh. Tak apa, kita tengok jap. Kita nak tengok dhamir yang digunakan dengan perkataan tu. Tu penting. Dhamir digunakan dengan perkataan tu. Okey, tak apa. Kita cari ikhwah Ustaz, tak tahu kalau ada tidak ikhwah. Okey, kita cari af'al. Saya tengok af'al. Kita cari jap. Saya cari jap. Af'al. Okey, af'al. Tengok surah Ali Imran, surah ketiga ayat yang ke-22. Okey. Ayat 22. A'ma.
A'ma. Oh, amal. A'mal. Dia bagi bawah kan. Ha? Af'al. Dia Ni Okey, perkataan ni. nak af'al bukan af'il lah. Saya masih cari af'il lah, tak jumpa lagi. Surah Ali Imran ayat ke-22. Muka surat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Amal. A'maluhum. Oh, Baik, kita potong hum tinggal a'mal. A'mal mengikut bentuk Af'il. af'al. Baik, apa maksud a'mal? Maksudnya amalan, Perbuatan. Amalan mereka. amalan. Baik, perkataan sebelum tu habitat. Baik, apakah makna habitat? Sia-sia. Batal. Sia-sia ataupun lenyap. Apa yang lenyap? Apa yang sia-sia? Amalan. Amal dia sia-sia. Baik, perkataan habitat, apa perkataan dia yang ada? Kita ada ta, sukun di Dan akhir perkataan, sebelumnya baris atas. Maka dia adalah fi'il. al-mudhari'. Tanda belakang. Bukan. Tanda belakang dia adalah fi'il madhi. Beri. Madi, sorry. Tanda belakang. Madi. Kalau yang belakang tu bagi depan. Oh, So kalau kita tengok pada carta jadual tanda fi'il madhi kita, madi. kalau perkataan yang ta sukun di akhir perkataan, domir yang digunakan domir apa? Ya. Ya. So maksudnya ia, merujuk kepada Feminine. feminin. Dan amal-amal yang dia amal-amalan kita kan. So kita tak tahu nak letak dia amal tu maskulin ke feminin kan. Sebab dia tak menunjukkan feminin, dia tak menunjukkan kepada maskulin amalan. Kan macam kita kata berpuasa. So amalan tu bentuknya lelaki ke perempuan tak tahu. Kan tapi Quran memilih bentuknya adalah bentuk feminin. Kenapa bentuk feminin? Yang digandingkan dengan domain feminin kerana dia adalah jamak. Dan jamak dia sinonim dengan bentuk feminin. Bentuk feminin. Sikit Baik. je amalan. Maka kalau 9 je tengok tu. Maksimum 9 je tu. Maksimum 9 je. Maka kalau kita tengok pada bentuk perkataannya, bentuk perkataan itu dia adalah bentuknya feminin. Bentuknya feminin. Tetapi adakah makna perkataan itu feminin? Tak. Makna perkataan tak semestinya feminin. Bentuk perkataan tu yes, mungkin feminin, mungkin juga maskulin. Kan, tetapi makna perkataan tu dia tak semestinya feminin. Maka soalan tadi yang Haji saya tanyakan berkaitan dengan perkataan af'ilah dan juga fi'lah ini tadi, dia sama dengan af'al dan juga af'ul. Semua ini dia masuk dalam kategori feminin. Masuk dalam kategori feminin. Kita melihat pada bentuk perkataan, kita tak melihat pada makna. Kerana bentuk perkataan dia boleh jadi feminin tetapi maknanya itu bukan nak beritahu dia adalah feminin, bukan. Makna perkataan itu makna dia lah. Dia satu perkara yang lain, bentuk perkataan itu kan kategorinya adalah satu perkara yang lain. Boleh? Kalau tahu macam mana nak tahu bentuk dia macam feminin? Kalimah dia Ustaz So perkataan tu dia dah ada feminin ke ataupun tidak. Contoh macam tadilah kita ada jannah. Untuk perkataan mufrad kita akan tengok pada apa? Tengok pada ta marbutah tu, kita tahulah oh ini tanda untuk feminin. So perkataan ini feminin. Jannah kalau A'maluhum tu macam mana nak tahu? Nak kena tengok perkataan kalimah sebelumnya. Tak, perkataan jamak taksir. Dia semua masuk kategori feminin. Perkataan jamak taksir semuanya masuk kategori feminin. Sebab itu domir yang digandingkan dengan jamak taksir itu semuanya domir yang feminin. Sebab jamak taksir sama ada jamak qillah yang sedikit ataupun jamak al-kathrah, jamak yang banyak. Semua itu adalah dimasukkan dalam kategori feminin. Dia disediakan daripada perkataan, bukan dari sudut makna. Bukan makna jamak taksir semuanya maskulin, bukan. Bentuk perkataan tu je. Af'ilah, fi'la, af'al, af'ul. Kita ada mafa'il, mafa'il. Itu semua adalah bentuk-bentuk feminin. Bentuk perkataan dia. Bukan maksud, bukan makna perkataan tu. Bentuk perkataan.
Contoh kita ada perkataan masakin, orang-orang miskin. Ataupun masakin, tempat-tempat tinggal. So bentuknya jamak. So kalau jamak, kita nak gunakan dhamir apa bila kita cakap kita nak guna dhamir nak merujuk kepada tempat-tempat ataupun rumah-rumah itu, kan? Rumah-rumah itu. So kita nak guna apa? Kita nak guna bentuk maskulin ke bentuk feminin, nak guna dhamir maskulin ke feminin, nak guna isim isyarah maskulin ke feminin. So dia kena tahu nak guna apa, kan? So semua jamak taksir dia adalah feminin. Tak payah tahu makna dia apa pun, semua jamak taksir dia adalah feminin. Regardless dia punya makna apa benda pun, tak kisah dia punya makna apa. Contoh perkataan masjid. Bila dia jamak dia jadi apa? Dia jadi masajid. Dia jadi masajid. Ni sebentar. Oh, tak ada dalam ni. Dalam hadis saja. Dalam hadis sekejap. Mana. Sebentar. Okey, sini ada. Sebentar. Okey. Ini kita nak lihat pada dhamir yang nak digunakan, nak digandingkan dengan perkataan tu je. Dan kita kena ingat, kena faham bahawa yang jamak-jamak semuanya dhamir yang digandingkan adalah dhamir Dhamir feminin punya. feminin. Okey, saya cari yang dalam bahasa Melayu. Makna hadis. Okey. Okey, ini hadis tentang orang yang apa tu? Kencing kat dalam masjid tu. Arab Badu yang kencing dalam masjid tu. Lambat. Sebentar. Sabar. Okey, baik. Okey, boleh nampak di skrin? Boleh nampak Okey, ini hadis tentang yang kencing itulah. Kita nak tengok kat sini je. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut inna hadhil masajidah. Baik. Perkataan masajidah dia mengikut bentuk apa? Mafa'il. Betul? Mafa'il. Sebab itu terjemahannya apa? Terjemahan dia tak masjid. Salah. Kurang tepatlah. Terjemahannya ialah masjid. Masjid. Baik, ini ni apa? Masuk dalam kategori apa? Kata tunjuk. Betul? Isim isyarah. Kita dah belajar. Apa isim isyarah digunakan? Hadhihi. Hadhihi untuk maskulin ke feminin? Feminin. Untuk feminin. Ini merujuk kepada apa? Merujuk kepada masjid. Kenapa digunakan bentuk feminin? Sebab masjid ini bentuknya adalah bentuk jamak. Jamak. So bila jamak, dia akan dhamir yang digandingkan adalah feminin. Biar makna dia apa benda pun tak kisah. Janji perkataan tu jamak. Makna dia yang kedua. Itu soal yang kedua. Yang pertama adalah dia adalah jamak ke tidak. So kalau dia jamak taksir, dhamir yang digandingkan adalah feminin. Dan la tasluhu. Tasluhu ni tak di awal perkataan, huruf akhir berada depan. Ini tadi fi'il mudhari' untuk dhamir hiya. Ya. La tasluhu maksudnya ia tidak layak. Ia tidak layak. Ia tu merujuk kepada apa? Masjid ni. Tak layak. Ia tidak layak. Min hadzal bauli. Nampak tak kat sini dia guna hadza? Kenapa? Perkataan al-bauli ini mufrad. Air kencing satu. Bentuknya isim mufrad. Sebab tu dia gunakan hadza. Boleh? Bila dia jumpa walal qadar innama hiya bi zikrillah. Innama hiya. Hiya ni maksudnya apa? Sesungguhnya ia hanya untuk berzikir kepada Allah. Ia tu merujuk kepada apa? Masjid. Sesungguhnya masjid ini dia adalah untuk zikir kepada Allah, solat dan baca Quran. Jadi gunakan dhamir ni apa? Hiya. Merujuk kepada apa? Masjid. Bukan masjid tu feminin, tak. Perkataan masjid tu yang feminin. Sebab apa? Sebab dia jamak taksir. Maka jamak taksir apa pun makna dia, dia adalah feminin. Apa pun makna dia, dia adalah feminin. Sebab itu dhamir yang digandingkan adalah dhamir yang berbentuk
feminine. Feminine. Dia guna hiya. Selalunya dia guna yang domain yang mufrad lah, hiya, dan yang digandingkan. Okey, clear sikit ke? Boleh nampak? Sangat clear Ustaz. Allah. Boleh Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah. 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 Sebab itu kalau kita domain yang kita nak gandikan, dia kena tengok pada perkataan yang kita nak sebut. Kena matching lah Ustaz. Kena matching, betul. Kalau kita lihat dalam Quran tak ada. Baik. Kalau kita nak guna perkataan masjid atas ni kan, masjid dalam bentuk mufrad, kita akan guna apa? Kita akan guna hadza. Hadzal masjid. Masjid. Kita tak guna hazihi masjid. Sebab apa? Ini bentuk singular. So singular kena tengoklah ada tamar butah ke tak. Kalau ada tamar butah, gunalah hazihi. Confirm Tak ada hazihi. tamar butah, dia adalah maskulin lah. So kena guna hadza. Baik. Maka bentuk perkataan itu adalah apa tu? Dia adalah feminin untuk jamak taksir semuanya. Makna itu soalan yang kedua. Bentuk perkataan tu yang pertama dulu, jamak taksir semuanya dia adalah feminin, tak perlu cari tamar butah, tak perlu. Dia ada tamar butah ataupun dia tak ada tamar butah, asalkan dia jamak taksir semuanya adalah feminin. Perkataan tadi yang kita tengok, perkataan masajid tak ada tamar butah, tetapi yang digunakan depannya adalah dhamir yang berbentuk feminin. Kerana bukan tamar butah itu yang menjadikan dia feminin, tetapi jamak taksir. Kerana jamak itu yang menjadikan dia adalah bentuk feminin. Dhamir yang digandingkan adalah feminin. Kan, sebab itu bila kita lihat pada sebelum ini kita buat latihan pada surah At-Takwir kan. Surah At-Takwir kita buat latihan kan. Perkataan an-nujum kan. Jamak fu'ul kan. Ya, betul. Jibal jamak apa? Fi'al. Kita ada Aisyar, kita ada Luhush, Bihar, Nufus. Baik, tengok apa tu yang digandingkan, inkadarat. Perkataan inkadarat, apa perkataan dia yang ada? Ta sukun di akhir perkataan sebelum baris atas. So ini adalah fi'il madhi, betul? Domirnya apa? Tengok dalam carta jadual. Ya. Sini. Ni ta berbaris sukun di akhir perkataan. Ta baris sukun akhir perkataan. Ta baris sukun akhir perkataan, domirnya adalah hiya. Hiya adalah untuk feminin. Baik. Jadi an-nujum maksudnya apa? Bintang-bintang. Adakah bintang-bintang feminin? Tak. Adakah jibal, gunung-gunung ini feminin? Tak sesuai lah sebab gunung ganas. Kan, sepatutnya dia maskulin lah. Kan? Adakah laut-laut ini feminin? Adakah an-nufus? Apa maksud nufus? Diri-diri. Adakah kita semua ni feminin? Sudah tentu bukan. Kita ada yang lelaki, ada juga perempuan. Tapi kenapa di sini diletakkan bentuknya feminin? Kerana dia jamak taksir. Itu je sebab dia. Kerana dia jamak taksir. Itu je. So, jamak taksir feminin itu datang kerana bentuk perkataan, bukan makna perkataan. So, dia dua perkara yang berbeza. Dia datang kerana bentuk perkataan itu, jamak taksir, bukan kerana makna perkataan. Bukan kerana makna perkataan itu adalah bintang-bintang, maka dia kena feminin. Dia adalah gunung-gunung, maka dia kena feminin. Bukan. Kalau tak, orang akan kata tak sesuai lah. Gunung tu gagah, dia kena maskulin. Bukan itu cara dia. Caranya ialah tengok pada bentuk perkataan tu. Jika dia jamak taksir, maka dia adalah berbentuk maskulin. Okey, clear? Alhamdulillah. Boleh? Puan Jaina boleh ke? Boleh Ustaz. Alhamdulillah. Tadi saya nampak Puan Jaina macam pening-pening lalat. Sekarang okey ke? Okey. Nampak sedang proses. Okey, sedang proses. Okey. Asal boleh nampak sikit-sikit okeylah. So yang kita nak fahami ialah perkataan dalam bahasa Arab, terutama yang jamak taksir ini, dia ada dua cara pandang dia. Pertama dari sudut perkataan itu, yang kedua dari sudut makna ataupun maksud. Saya tuliskan makna lah senang. Dia adalah dua perkara yang perlu dipandang secara berbeza. Jangan pandang dia sama. Pandang dia berbeza. So perkataan itu bentuknya boleh jadi maskulin, boleh jadi feminin. Tetapi makna perkataan itu cerita lain. Tak semesti perkataan itu feminin, maknanya juga kena feminin.
Kalau perkataan tu maskulin maknanya kena feminine. Tak. Dia bentuk perkataan satu perkara, makna perkataan adalah perkara yang lain. Saya harap menjawab soalan. Saya harap boleh dapat gambaran sikit. Dan kenapa perlu clear perkara ini sebab bila buat ayat kan, ataupun bila baca Quran, so Quran akan gandingkan dengan domir-domir lah nak cerita. So kita nak cari hazihi tu mana perkataan yang tamarbutah tak ada pun dalam ayat tu. Rupanya dia merujuk kepada jamak perkataan yang berbentuk jamak taksir, bukannya pada perkataan yang ada tamarbutah, ataupun kalau tengah cerita tentang perempuan, dia bukan cerita tentang perempuan itu. Dia cerita tentang perkataan yang berbentuk jamak taksir. Okey, Ustaz. Baik. Sama-sama. Saya nak menjawab soalan Haji Ses. Oh, lah. Dah setengah masa Ustaz. Sorry lah kawan-kawan semua. Siapa? Tak apa, belajar untuk menghilangkan kemuskilan. Kalau belajar tak hilang kemuskilan, kan tak jadilah belajar tu. Baik, so kita tak buat latihan, kita terus pergi kepada kita punya perbincangan kita pada hari ini insya-Allah. Baik, setelah kita melihat kepada semua jamak-jamak taksir, kita dah bukan sebelum tu. Sebelum kita jamak taksir, kita dah belajar jamak, kita belajar mufrad, kita dah belajar sebelum itu. Yang first kali kita belajar tentang apa? Sebelum itu kita belajar tentang yang untuk yang tahap kita yang baru ni lah. Kita belajar tentang ini dia. Kita belajar tentang isim, ma'rifah dan juga nakirah. Ingat? Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat? Lagu yang diingat. Ma'rifah nakirah dia tak ingat. Tidak ingat. Kita dah pelajari di awal dulu kan, isim nakirah dan juga isim ma'rifah. Mula kita belajar isim. Kemudian bila kita dah kenal perkataan isim itu, kita bahagikan isim ada dua. Satu namanya isim ma'rifah, satu lagi namanya isim nakirah. Dan isim ma'rifah dia ada dia punya tanda-tanda dia. Yang paling mudah tanda untuk isim ma'rifah adalah alif lam. Alif lam. Masya-Allah. Tanda yang paling mudah untuk isim ma'rifah adalah alif lam. Tanda untuk isim nakirah ialah Tanwin. Tanwin. Masya-Allah. Tanda untuk isim nakirah adalah satu je tanda untuk isim nakirah, tanwin. Tanda asas untuk isim ma'rifah alif lam. Dan kita ada beberapa bentuk perkataan yang lain yang masuk dalam isim ma'rifah. Antaranya kita ada isim isyarah, kata tunjuk. Kita ada isim mausul, kata sambung, yang, orang yang tu masuk dalam kategori isim ma'rifah. Kita ada isim alam, nama tempat. Nama tempat tu masuk dalam kategori isim ma'rifah ataupun kata nama khas. Kerana isim ma'rifah dia adalah satu perkara yang definite, nakirah satu yang indefinite. Baik. Apa maklumat yang kita dapat daripada isim nakirah dan juga isim ma'rifah? Baik, kita melihat pada isim ma'rifah dulu dengan tanda alif lam. Baik. Perkataan yang didahului alif lam atau kita kenal sebagai isim ma'rifah, dia akan memberitahu kita beberapa maklumat. Dia beritahu kita beberapa maklumat. Satu daripadanya ialah ia merujuk kepada sesuatu yang telah disebut sebelum itu. Dia alif lam, perkataan yang ada alif lam, dia merujuk kepada sesuatu yang telah disebut sebelum itu. Baik, kita lihat pada surah 24 ayat 35. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Kita buka dekat mushaf. Surah An-Nur. Muka surat berapa ya? Saya buka dalam mushaf. Pada muka surat 354. Muka surat 354. Ayat yang ke-35 surah An-Nur. Baik. Kita lihat sampai ni je, sampai kaukabun durri. Sampai sini je. Baik. Perkataan mana yang kita nak tengok? Ayat 34, Ayat Wal 35. arda. 35. Ayat 35. Muka surat 354.
Baik, kita ada banyak perkataan alif lam kat dalam ni. Kita ada alif as-samawat, kita ada al-ard. Baik, perkataan yang kita lihat ada perkataan misbah kat sini. Misbah. Kamishkatin fiha misbah. Kenapa ada perkataan misbah? Kerana selepas itu juga ada perkataan misbah. Apa beza dua ni? Satu ada alif lam, satu tak ada. Satu ada alif lam, satu tak yang ada alif lam. yang mula-mula tu tidak diketahui, yang kedua tu baru diketahui. Baik. Tak, yang mula tu general yang kedua tu spesifik. Betul. Betul. Baik, maka apa? Alif lam salah satu maklumatnya ialah dia merujuk kepada sesuatu yang telah disebut sebelum itu. Baik, al-misbah kat sini dia adalah sama dengan misbah yang dekat sini. Sama. Macam dia kita tahu sama sebab dia guna al. Kalau kat sini Allah sebut kamishkatin fiha misbahun, kemudian kat sini Allah kata misbahun fi zujajah. Maka misbahun kat sini katakan, kita tulis kat sini misbah. Macam dia pergi kota naik kereta itu berwarna biru. Dua kali dia sebut. Macam tu. Betul. Agaknya lah. So misbah maksudnya apa? Misbah maksudnya Dia rujuk yang sebelum tu. Sebuah lampu. Baik, kalau kata sini misbahun, kemudian kat sini Allah tak letak al-misbahu, Allah kata misbahun juga. Maka misbahun yang kedua ini dia tak sama dengan misbahun yang pertama, dia tak sama. Dia tak sama. Tetapi kat sini Allah sebut alif lam, maka al-misbah yang kedua ini dia sama dengan misbah yang pertama. Sama. Macam Ajar sebutkan tadi, pergi ke bandar naik kereta. Kereta itu, so kita dah tahu dah. Bila sebut kereta itu, kita tahu dah kereta mana? Kereta tadi yang dia pergi bandar naik kereta tu lah. Kereta tu lah. Al-kereta lah tu. Al-kereta lah. Al-kereta. Maka alif lam, tambahan alif lam di sini, dia merujuk kepada sesuatu yang telah disebut sebelum itu. Baik. Begitu juga perkataan yang datang selepas itu, al-misbahu fi zujajah, tanwin. Kemudian selepas itu, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Perkataan az-zujajah yang kedua ada apa? Ada alif lam. Maka az-zujajah yang kedua itulah dia zujajah yang pertama. Dia merujuk kepada zujajah yang pertama. Terjemah letakkan apa? Lampu itu dalam geluk kaca. Dia macam menceritakan sifat lah. Sebab itu dalam terjemahan dia kata geluk yang kedua tu kan. Macam yang pertama ni kan. Tu yang dia panggil makrifah ya. Itu sebab dia panggil makrifah. Betul. Jadi dalam terjemahan dia tambah itulah yang berisi sebuah lampu. Lampu itu, so tahu dah lampu itu tu rujuk pada lampu di depan tu lah. Dalam geluk kaca. Geluk kaca itu, so tahu dah dia merujuk kepada geluk kaca yang awal ni lah. Dia geluk kaca yang sama, dia lampu yang sama. Misbah dan juga zujajah yang sama seperti yang disebut di awal. Maka ya saya. Satu tu makrifah, satu tu kan nakirah. Kira. Nakirah tu umum lah. Yang misbahun tu umum. Yang misbah tu makrifah khusus. Betul. Baik. Dia begini. Kalau kata kita contoh kita pergi kedai beli baju. Pergi kedai beli baju. Banyak tak baju dalam kedai tu? Banyak. Katakan kita beli baju berwarna hitam, jenama Puma. Dekat rak tu banyak tak? Banyak. Tapi bila kita beli satu, kita ambil satu baju warna hitam jenama Puma saiz M. Saiz impian saya lah. Kan? Sekarang ni besar lah. Impiannya saiz M. Oh, impian. Saya pun ambil. Ingatkan impian apa Ustaz Masrur nak kurus saya. Nak kurus. Selamat sikit. Saiz impian. Saya pun ambil lah saiz impian saya M. Baik. Maka bila saya dah ambil saiz baju itu, saya dah pegang, saya dah bayar. Sekarang bila saya sebut baju hitam tu, baju hitam tu dia sama tak dengan baju yang dekat rak tu sekarang? Dah tak sama. Sebab apa? Dekat rak tu dia tak ada lagi dia punya saiz impian. Yang saya dah pegang itu, saiz impian saya tu dah jadi siapa punya? Saya punya. Asalnya kalau sebelum saya ambil dia akan jadi baju apa? Baju yang umum. Baju umum ada di kedai. Tapi bila saya ambil dia jadi baju apa? Dia jadi baju saya.
Saya tak Jadi sebut dah isim baju kat makrifah. kedai. Saya sebut baju saya ini. Saya tak sebut lagi baju kat kedai. Tapi kalau dia ada kat kedai, dia akan jadi baju yang umum. Baju di kedai. Tapi bila baju itu kita dah ambil, beli, dah pakai, dia akan jadi baju saya. Dia dah jadi apa? Khas. Dia dah jadi satu yang definite. Dan kita dah tahu dah siapa punya. Ya, maka bila Allah sebut kamishkatin fiha misbah, kita tengok terjemahan sebutkan bandingan dia punya adalah seperti sebuah mishkat yang berisi sebuah lampu. So bila kita sebut, kita bayangkan apa? Sebuah mishkat yang ada lampu. So dia umum lah. Kemudian Allah kata lampu itu dalam geluk kaca. So daripada banyak lampu kita terbayang, kita dah jadi satu lampu dah. Lampu tu lampu dalam geluk kaca. So kita dah kecilkan dah skop dia. Bincang pasal lampu tu je. Bukan lampu yang lain-lain yang kita dah terbayangkan di awal-awal bila Allah sebut je lampu pelita. Kita pun terbayang banyak lampu pelita. Sepanjang jalan kan, dekat luar masuk nak rumah kita pasang waktu 27 likur. Tapi bila kita kata lampu pelita yang paling terang yang duduk di depan, maka kita dah khususkan pandangan kita satu je. Lampu pelita duduk depan dan dia paling terang. So ceritanya dah jadi khusus daripada umumnya banyaknya lampu pelita yang ada. Maka alif lam datang di sini untuk mengkhususkan sesuatu yang umum. Mengkhususkan sesuatu yang umum. Maka asalnya dia adalah lampu. Lampu mana-mana lah. Tapi bila masuk alif lam, yang dimasuk adalah lampu itu. Lampu yang tengah diceritakan ni, kan? Bukan lampu dekat tempat lain. Bukan. Dia lampu yang itu. Spesifik yang dirujuk. Ustaz, dia boleh tak jadi misbahun. Lepas tu, ayat sebelah dia tu al-misbahun. Tadi Ustaz cakap kalau al-misbahun, kemudian diikuti alif lam, selepas itu merujuk kepada lampu. Jadilah contoh kan. Kalau letak kat situ al-misbahun, maksudnya lampu yang lain ke? Kalau kita sebut kat sini misbahun, katakan di sini lah kan, fiha misbah, kemudian dekat sini Allah sebut juga misbahun. Baik, kalau kata kamishkatin fiha misbahun, lepas tu kat sini misbahun fi zujajah. Katakan misbahun yang ini kita namakan dia A. Yang kedua ini dia bukan lampu yang A, dia merujuk kepada lampu yang lain, B ataupun C ataupun D, dia tak sama. Tapi maksudnya dia bila tak ada alif lam kan? tak ada alif lam. Tapi bila ada alif lam, al-misbah ini dia akan jadi misbah yang A, yang sama yang disebut yang awal. Dia merujuk kepada misbah yang sama, bukan misbah yang berbeza. Tapi kalau disebut guna tanwin, maka dia bukan merujuk kepada misbah yang awal tu, dia merujuk kepada misbah yang lain pula, yang umum yang lain, bukan yang sama. Kategorinya jadi B, C, misbah B pula. Dia bukan misbah A. Maka alif lam digunakan di sini, dia nak merujuk kepada sesuatu yang telah disebut sebelum itu. Merujuk kepada sesuatu yang telah disebut sebelum itu. Bila dia rujuk ke sesuatu tu, bila dia spesifik, ejaan dia dah lain ya. Ya, untuk dalam kes Tanwin ini dia di drop ke satu. ya betul, ditambahkan alif lam. So bila alif lam dia tak boleh ada dengan tanwin, dia salah satu je. Kalau ada alif lam tak boleh ada tanwin, kalau ada tanwin tak boleh ada alif lam. Kita tak boleh sebut az-zujajatun, tak boleh. Kena az-zujajatu. Kalau nak sebut kalau kita nak tanwinkan dia, tak boleh letak alif lam. Kita kena sebut zujajatun sahaja. Tak boleh sebut az-zujajatu. Carilah dalam Quran, kita takkan jumpa alif lam yang ada di belakangnya itu tanwin, takkan ada. Takkan ada. Dia menyalahi kaedah bahasa. Sebab al menunjukkan makna lain, tanwin dia merujuk kepada makna yang lain. Semua bagi depan ni Ustaz. Tak kira lah tanwin tu di atas ke, di bawah ke, di depan ke. Tapi bila tambah alif lam tu, kalimah yang huruf yang akhir tu baris depannya. Tidak. Kalau tengok tu macam baris depan tu al-misbahu az-zujajatu. Betul. Untuk ayat baris ini depan untuk ayat ini kebetulan kedua-dua ayat ini dia bagi depan. Kebetulan kedua-duanya bagi depan. Kenapa dia kebetulan dia bagi depan?
Sebab ini adalah permulaan ayat yang baru. Permulaan ayat yang baru. So kalau permulaan ayat dalam bahasa Arab yang barisnya itu baris depan. Permulaan ayat. gitu. Sebab itu kita baca Allahu nuru. Nurul sama. Kita ada je baca nuri, ada je nura. Kan? Faltamisu nura. Kat belakang ni masalu nurihi. Kenapa jadi baris bawah? Sebab kedudukan dia berbeza. So kalau dia berada di depan, dia akan berbaris depan. Kalau dia ada kat tengah, ada kat belakang, nanti kedudukannya itu akan menjadi barisnya itu berbeza. Mubtada Ustaz Betul, mubtada. Dia Tada, perkataan. tadu. Baik. Ini poin pertama. Maka alif lam ini merujuk kepada sesuatu yang telah disebut sebelum itu. Baik. Yang kedua, alif lam dia menunjukkan sesuatu yang sudah diketahui oleh penutur atau pendengar. Saya letak ke sini merujuk senang. Merujuk kepada sesuatu yang sudah diketahui oleh penutur ataupun pendengar. Baik. Contohnya pada surah Al-Fath, surah ke-48 ayat yang ke-18. Pak Mushaf. Pada muka surat 513. Muka surat 513 surah Al-Fath surah ke-48 ayat yang ke-18. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sampai sini kita nak tengok. Okay. Demi sesungguhnya Allah redha akan orang yang beriman ketika mereka memberi pengakuan taat setia kepadamu wahai Muhammad di bawah naungan pohon. Baik, jangan tengok dalam kurungan. Jangan tengok dalam kurungan lah. Baik, di bawah pohon, tahta syajarah. Tahta maksudnya apa? Bawah. Asyajarah, pokok. Baik. Kalau terjemahan dia, sesungguhnya Allah telah redha kepada orang-orang beriman yang telah berbai'ah ataupun telah mengakukan membuat pengakuan taat setia kepadamu wahai Muhammad di bawah pokok. Quran tak sebut pokok apa? Betul tak? Dia sebut tahta syajarah je. Tahta syajarah. Dia tak sebut pokok apa? Tak sebut. Sebab tu dalam kurungan dia letakkan apa? Yang termaklum di Hudaibiyah. So dia tak sebut pokok apa, tapi sebut je tahta syajarah. Maksudnya kalau sebut tentang bai'ah di bawah pokok, maka orang dah tahu dah. Ini untuk mana ya? Orang dah boleh tahu dah ni kat mana. Oh, ini perjanjian bai'ah ar-ridwan di Hudaibiyah. So orang dah tahu dah kat situ. Tak payah sebut pokok apa, di mana hanya sebut tahta syajarah. Maka alif lam digunakan nak merujukkan kepada sesuatu perkara yang sudah diketahui oleh orang yang bercakap dan juga orang yang mendengar ketika itu. Alif lam Qamariyah dengan alif lam Syamsiah ni lebih kurang. Ni macam alif lam Syamsiah. Dimulakan dengan alif lam. Kan? Contohnya macam ni, contoh mudah ni macam ni lah. Okay. Haji Ses sembang dengan Haji Yaya. Haji Ses tanya, Haji Yaya, hari ni pergi masjid tak? Haji Ses ni sebut pergi masjid tak? Dia tak payah sebut masjid apa. Tapi Haji Yaya dia dah tahu dah. Haji Ses ni sebut pergi masjid tak? Haji Yaya dah tahu dah masjid apa. Masjid Taman Tun. Masjid Taqwa. Masjid Taqwa. Dah tahu dah. Tak payah sebut masjid apa. Tahu dah. Pergi masjid tak ini? Tahu dah. Masjid mana? Masjid Taqwa. Sebab dia perkara yang telah diketahui oleh orang yang sedang bercakap dan orang yang sedang mendengar ketika itu. So tak payah sebut dah. Sudah diketahui, tak cerita panjang-panjang. Kan? Kalau tanya, hari ni pergi sekolah tak? Tak payah sebut lah. Hari ni pergi tak sekolah rendah Islam Al-Huda? Tak payah sebut lah. Pergi sekolah tak? Tahu dah sekolah dekat mana? Tahu dah. Maka alif lam digunakan untuk perkataan ataupun merujuk kepada sesuatu yang telah diketahui oleh orang yang bercakap ataupun orang yang mendengar ketika itu. Dan dalam ayat ni Allah sebut iz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, ketika mereka berbai'ah dengan engkau wahai Muhammad di bawah pokok. Tak payah sebut pun pokok apa. Dah diketahui. Kita belajar sejarah, sirah, kita dah tahu dah. Berbai'ah iaitu bai'ah ridwan di bawah sepohon pokok di Hudaibiyah. Maka tak disebutkan
nama pokok hanya disebut asyajarah, pokok je, pokok itu. Dah diketahui dah pokok apa. Maka digunakanlah alif lam, dia tak guna tanwin. Baik. Contoh lain pada surah Ghafir. Ini saya kira setiap kita pun boleh tahu. Okey. Ayat yang ke-17 muka surat 469. Ayat yang ke-17 muka surat 469. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Baik, kita lihat pada perkataan apa? Kita dah lihat pada perkataan al-yauma. Sini ada satu. Kat belakang pun ada satu. Terjemah letakkan apa? Pada hari ini, tiap-tiap diri dibalas dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak ada hukuman yang tidak adil pada hari ini. Soalannya ialah, tahu tak hari ini tu hari apa? Kiamat. Hukuman. Dah tahu dah. Tahu dah. Allah tak boleh sebut pun hari apa. Hari kiamat. Allah hanya sebut al-yaum je, hari. Allah tak boleh sebut al-yaumul qiyamah, al-yaumul hisab, al-yaumul mahsyar, tak payah sebut. Allah hanya sebut al-yaum tujza. Pada hari ini, hari apa? Orang tak akan tanya dah. Sebab apa? Dia perkara yang telah diketahui oleh orang yang bercakap dan orang yang mendengar. Dah tahu dah. Sebut je al-yaum. Pada hari ini akan dibalas apa yang telah diusahakan. So orang tahu dah hari apa. Orang tak akan tanya hari apa tu Orang tak ada orang yang akan tanya. Orang tak akan tahu dah. Hari tu hari apa. Tapi ini dia explain ayat yang kedua tu. Ayat yang ke-18 tu dia explain. Bawah tu disebut tentang keadaan hari tu hari apa. Hari tu hari apa. Katakan kita hanya baca ayat 17, kita dengar al-yaum je, kita dah tahu dah. Hari tu hari apa, tanpa perlu disebut panjang-panjang. Yang diletakkan hanya apa? Yang diletakkan hanya alif lam sahaja. Maka fungsi alif lam merujuk pada sesuatu yang sudah diketahui oleh orang yang bercakap dan juga orang yang mendengar. Tahu dah. Sebut je dah. Dah tahu dah. Isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Baik. Itu saya kira jelas untuk poin yang kedua. Alif lam dia merujuk kepada sesuatu yang sudah diketahui oleh penutur dan pendengar. Dan itu tadi contohnya yang digunakan dalam Al-Quran. Macam dalam ayat ni, waqtarabal wa'dul haqqu. Dan telah dekatlah al-wa'du al-haqqu. Janji yang benar. Apakah janji yang benar yang telah dekat? Lagi baca. Dan telah dekatlah janji yang benar. Maka apabila mata seseorang itu terbelalak dan dia berkata, celakalah kami. Kenapa kami leka? Kematian. Al-wa'dul haqqu adalah apa? Janji yang Allah janjikan. Apa dia? Balasan yang Allah akan berikan. Betul tak? So Allah sebut waqtarabal wa'dul haqqu. Maka telah dekatlah janji yang benar. Apa janji yang benar? Adalah siapa buat dosa dapat balasan dia, siapa dia buat pahala dapat balasan dia, dan itulah janji Allah, dan dia adalah janji hari pembalasan. Hari pembalasan. Maka Allah hanya kata waqtarabal wa'du al-wa'du al-haqqu. Al-wa'du maksudnya janji, al-haqqu yang benar. Dan telah dekatlah janji yang benar. Allah tak jelaskan apakah dia janji yang benar. Kita dah boleh dapat tangkap dah. Janji benar tu adalah apa? Balasan nanti yang Allah akan berikan. Baik, itu poin yang kedua. Alif lam ma'rifah, dia merujuk kepada sesuatu yang sudah diketahui oleh penutur dan pendengar. Baik, yang ketiga, ia menunjukkan sesuatu yang diketahui kerana ia hadir atau dibincangkan ketika itu. Dia merujuk kepada sesuatu yang diketahui. Saya tukarkan di sini juga, merujuk. Merujuk kepada sesuatu yang diketahui kerana ia hadir ketika itu atau sedang dibincangkan ketika itu. Baik, contoh pada firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini
aku telah sempurnakan agama kamu. Baik, perkataan Allah gunakan di sini al-yaum, pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu. Baik, al-yaum di sini, tahu tak hari apa? Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu. Hari apa yang Allah masukkan? Hari kiamat ke? Tak. Bukan. Hari apa? Hari turun ayat itulah. Hari turun ayat itu Allah kata kepada Nabi, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku dah Start sempurnakan trik kita. agama kamu. Maka bila Nabi dengar al-yauma akmaltu lakum, Nabi dah tahu dah. Hari ini tu hari apa? Bukan hari kiamat. Sebab ini bukan cerita pasal hari kiamat. Dah tahu dah. Ini cerita apa? Kenapa Allah tak terangkan hari ini hari apa? Allah tak sebut hari ini, hari Isnin, tanggal sekian-sekian. Maka pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu. Allah tak sebut explain panjang-panjang, tak. Allah hanya sebut al-yaum je. Kenapa? Kerana hari itu adalah perkara yang sedang dibincangkan ketika itu. Dan hari itu dia umpama macam hadirlah ketika itu. Memang dia ada kat situ dan dia sedang dibincangkan. Maka Allah hanya sebut hari ini aku telah sempurnakan agama kamu. Seperti mana kalau kita kan duduk di mahkamah kan ataupun kat rumah, hari ini telah dijatuhkan hukuman. So hari ini tu merujuk kepada apa? Al-yaum merujuk kepada apa? Hari yang kita tengah hadir itulah. Hari ini telah dijatuhkan hukuman kepada sekian-sekian orang. So kita tahu hari ini tu maksudnya adalah hari inilah. Dia bukan hari. Al-yawmal akmaltu lakum umurikum. Dia bukan hari apa? Dia bukan Umurikum. hari Dia kiamat. disempurnakanlah umur kamu. Hari aku sempurnakan hari umur kamu tu nanti hari yang setiap orang hadapi kematian dia lah. Baik. Maka dia berbeza tak dengan ayat tadi? Berbeza. Bila Allah sebut kat sini tadi, al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat, yang tadi kita baca tu, pada hari ini akan diberi balasan setiap orang apa yang dia buat. Kita dapat tahu tak hari ini tu hari apa? Dia bukan hari yang kita tengah berada pada ni kan. Kalau hari ini adalah hari Rabu, dia bukan hari Rabu yang Allah masukkan. Adalah hari apa? Hari ini tu adalah hari kiamat. Dan pada ayat ni kata pada hari ini aku sempurnakan agama kamu. Bila apa yang masukkan hari ini? Ya, hari yang turun ayat tu. Allah sempurnakan agama Islam ini. Baik, contoh lain. Kita lihat pada surah Hud, surah ke-11 ayat yang ke-81. Januari dah boleh buat ayat Arab dah. Okay. Tak tahu umur je. InsyaAllah. Muka surat 223. Muka surat 223. Bukan mah. 81, sorry. Minta maaf bukan. Apa ya? 230 Ustaz. Muka surat 230, betul. Muka surat 230. Surah Hud. Mak Rozimah Google kot. Ayat 81. Baik. Qalu ya Lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilayka fa asri bi ahlika bi qit'in min al-laili wa la yatafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subhu biqarib. Baik, nak lihat pada dua perkataan. As-subuh. Pertama perkataan al-lail, yang kedua perkataan as-subh. Al-lail dan juga as-subh. Dan dalam ayat ni memang dua ini je lah yang ada alif lam pun. Lain tak ada alif lam. Ini je dua yang alif lam. Baik, apa maksud al-lail? Maksud al-lail adalah tengah malam. Maksud subuh adalah waktu subuh. Baik, baca terjemahan. Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan Allah, utusan Tuhanmu. Kaum engkau yang jahat itu tidak sekali-kali akan dapat melakukan kepadamu sebarang bencana. Oleh itu, pergilah berundur dari sini bersama-sama dengan keluargamu pada tengah malam. Al-lail. So Nabi Lut tahu tak tengah malam tu malam bila? Malam tu lah. Tahu dah. Malam Teks Arabnya sebut apa? Al-lail. Al-lail tu maksudnya apa? Malam. Malam bila? Malam Isnin, malam Selasa, malam Rabu? Tak payah sebut. Sebut al-lail je. So dah tahu dah malam tu. Malam yang tengah cakap tu lah. Malam tu. Tak payah sebut malam bila. Dan janganlah seorang pun di antara kamu menoleh ke belakang kecuali isterimu. Sesungguhnya ia akan ditimpa azab yang menimpa mereka kerana ia memihak kepada mereka. Sesungguhnya masa dijanjikan untuk menimpakan azab kepada mereka adalah waktu subuh. Bukankah waktu subuh itu telah dekat? Subuh bila? Esok, lusa, Malam lah.
Keesokannya. Subuh ni esokkan Subuh harinya lah. keesokannya yang dekat. So diketahui tak subuh bila? Diketahui. Perlu sebut tak subuh hari apa? Tak perlu Tak sebut. perlu. Perlu sebut tak subuh kejap lagi karang? Tak perlu Tak sebut. perlu. Teks Arabnya inna maw'idahumus subuh. Sesungguhnya janji azab yang telah dijanjikan kepada mereka adalah pada waktu subuh. Tak perlu sebut waktu subuh kejap lagi. Tak perlu sebut waktu subuh Dah esok. disebut tu, bukankah waktu subuh itu sudah hampir? Yalah, bukankah waktu sah. Belakang tu dia tanyalah. Inna mau'idahumus subuh, bukankah waktu subuh itu telah hampir. So hanya digunakan adalah apa? Alif lam sahaja. Nak merujuk kepada sesuatu perkara yang sudah diketahui. Sebab apa? Dia sedang dibincangkan ketika itu. Dia sedang dibincangkan ketika itu. Maka Allah sebut al-lail. Pergilah keluar pada waktu malam. Allah tak boleh sebut malam apa. So dah tahu dah al-lail malam tu. Malam tu. So janji yang azab diberikan kepada mereka adalah pada waktu subuh. Tak perlu tahu subuh bila. Tahu dah as-subuh, maksudnya subuh tu. Kejap lagi yang akan datang. Dia adalah satu perkara yang telah sedia diketahui. Telah sedia diketahui. Allah. Cantiknya bahasa. Sebab itu kalau waktu saya di Yaman kan, kadang bila orang tanya, saya pernah sebutkan perkara ni. Bila orang tanya mata sataji, orang tanya bila engkau akan datang, bila kau nak datang ni kan, 14 Arab subuh. hanya akan Ba'da jawab subuh. Arab hanya akan jawab apa? Arab akan jawab al-an. Kalau disebut al-an ataupun dia kata al-yaum, maksudnya apa? Hari ni aku datang. Sekarang, al-an tu sekarangnya. Al-an sekarang. Maksudnya sekarang ni aku datang. Bukan sekarang kejap lagi. Kalau sebut al-yaum, hari ni. Bukan hari lain. Dia tak payah sebut hazal yaum. Tak payah sebut hazal yaum. Dia hanya sebut al-yaum. Mata strategi al-yaum. So al-yaum tu dah tahu dah, hari ni datang. Tak payah nak sebut ayat yang panjang. Maka alif lam dia beberapa maklumat yang kita dapat ambil berdasarkan pada konteks ayat yang berbeza. Dan ini kita dah ambil 3. Pertama, dia merujuk kepada sesuatu yang diketahui, sesuatu yang diketahui kerana ia hadir ketika itu atau sedang dibincangkan ketika itu, konteksnya ketika itu. Kemudian tadi dia merujuk kepada sesuatu yang sudah diketahui oleh penutur dan juga pendengar. So tak semestinya perkara itu ada di situ. Kan? Iz yubayyi'unaka tahta syajarah. Di bawah pokok. Kita tak ada pun kat situ. Kita baca sekarang ni, kita boleh tahu dah, oh itu pokok bai'ah ar-ridwan. Kita tak ada kat situ. Tapi kita tahu dia merujuk kepada apa. Kan al-yaum, hari yang diberikan balasan. Kita dah ada ke dekat situ? Belum lagi. Tapi kita tahu dah hari itu adalah hari apa. Kerana dia merujuk kepada sesuatu yang sudah diketahui oleh penutur dan juga pendengar. Kemudian yang pertama dia disebutkan yang dia merujuk kepada sesuatu yang telah disebut sebelum itu. Merujuk kepada sesuatu yang telah disebut sebelum itu. Maka ini 3 daripada 4 alif lam poin yang kita dapat ataupun penggunaan alif lam dalam Al-Quran. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan, insyaAllah perbincangannya. Mudah-mudahan kita boleh nampak sikitlah betapa alif lam sahaja tetapi dalam bahasa. Tapi kalau Ustaz nak sikit. Silakan. Kalau disebut wal ardi tu kan bumi satu aja, dah pasti tahu. Tapi dia mesti sebut ardi tu. Wal ardi. Kan ada selalu dia sebut wal. Betul. Alif lam ada alif lam dia kan. Ya. Betul, mesti ada disebut dengan alif lam. Tapi understood dah kan. Tak payah sebut dah kan. Bumi kan. Ardi. Betul. Ada je perkataan ard dalam dalam Al-Quran yang tak ada alif lam. Ada juga dalam Quran yang tak ada alif lam juga. Tapi al-ardi memang dia gunakan alif lam merujuk kepada satu bumi yang telah diketahui. Bumi kita lah. Kan? Bukan merujuk kepada planet-planet yang lain, bumi orang lain, tak. Dia merujuk kepada bumi kita. Yang satu inilah. Wallahualam, mungkin ada bumi yang lain ke? Kita tak tahu. Kan? Maka sebut al-ard. Ini bumi. Ini sebut al-ard. Maknanya banyak bumi ya? Mungkin. Wallahualam. Tak. Mungkinlah Planet kita lain tahu kot. kan. Dia rujuk pada planet lain kot.
macam Nabi Yusuf kan, dia mimpi dia melihat ada berapa? 11 kan? Sebelah bintang. 11 bintang. Maka ada yang sebut mungkin 11 planet. So tak tahu sebenarnya apa yang dimasukkan. Kan mungkin dia kata oh nanti akhirnya kita akan jumpa nanti ada 11 planet sebenarnya. Sekarang ada berapa? 9, 8. 9. 9 planet kita. Kan? Maka ada ulama yang sebutkan mungkin dia adalah planet. So mungkin nanti akan ada 2 lagi planet. Wallahu alam. Kita tak akan tahu sampai kepada Allah bagi tahu kita, waktu tu barulah kita kata oh sebab itu. Wallahu a'lam. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana ighfir lana wa li